Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membuat pembentangan tentang pilihan raya di Malaysia. Pertama sekali saya akan membentangkan tentang pengenalan pilihan raya. Pertama, pilihan raya adalah sistem demokrasi yang bermakna rakyat Malaysia menentukan siapa yang mentadbir negara. Kedua, mengikut perlembagaan, pilihan raya diadakan untuk memilih 222 ahli-ahli Dewan Rakyat dan 576 ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya ialah menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan sematkan daftar pemilih, seterusnya menjalankan pilihan raya umum ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri dan menjalankan pilihan raya kecil sekiranya berlaku kekosongan. Seterusnya, terdapat 4 elemen penting pilihan raya. Yang pertama, bahagian pilihan raya, kedua, pemilih, ketiga, calon dan akhir sekali ialah proses pilihan raya. Seterusnya, terdapat 2 jenis pilihan raya, iaitu pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Pilihan raya umum diadakan apabila Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan atau terbubar sendiri selepas tamat tempoh 5 tahun. Manakala, pilihan raya kecil pula berlaku untuk mengisi kekosongan kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri di luar jangka disebabkan oleh kematian, perletakan jawatan, hilang kelayakan dan pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. Terdapat beberapa proses dalam pilihan raya. Antaranya ialah pengeluaran writ. Pengeluaran writ pilihan raya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya kepada pegawai pengurus apabila berlaku pembubaran Parlimen atau Dewan Undangan Negeri atau terdapat kekosongan di luar jangka. Kedua, pegawai pengurus keluar notis. Satu notis pilihan raya akan diwartakan dan ditampal di tempat-tempat yang mudah untuk semakan orang ramai. Notis tersebut akan mengandungi tarikh penamaan dan tarikh pengundian yang akan dijalankan. Ketiga ialah penamaan calon. Pegawai pengurus akan menerima borang penamaan dari calon, pencadang atau penyokong atau ketiga-tiga sekali. Calon, pencadang atau penyokong perlu menyertakan deposit pilihan raya dan borang akaun berkanun iaitu borang 5 untuk calon bagi ahli Dewan Rakyat dan borang 5A untuk calon bagi ahli Dewan Undangan Negeri. Akhir sekali, borang-borang ini perlu dimatikan stem di pejabat duty stem. Yang keempat ialah pertaruhan. Pertaruhan berjumlah 10,000 bagi kerusi Parlimen dan 5,000 bagi kerusi negeri perlu diserahkan kepada pegawai pengurus sebelum atau pada hari penamaan calon. Seterusnya, calon akan hilang wang deposit sekiranya gagal memperoleh 1/8 daripada jumlah undi yang diperoleh oleh semua calon yang bertanding di dalam sesuatu bahagian pilihan raya berkenaan. Seterusnya ialah penggunaan simbol. Seseorang calon yang mewakili suatu parti politik boleh menggunakan simbol parti jika dia mendapat kebenaran bertulis daripada ketua parti berkenaan. Seterusnya, calon-calon bebas perlu memilih mana-mana simbol yang telah disediakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk dicetak pada kertas-kertas undi. Selain itu ialah kempen. Pertama sekali, SPR merangka peraturan khas untuk berkempen seperti yang tertera di dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya 2002. Seterusnya, pelantikan pegawai penguatkuasa dan membentuk satu atau lebih pasukan-pasukan penguatkuasa di setiap bahagian pilihan raya Parlimen jika difikirkan perlu. Akhir sekali ialah kempen hanya boleh dimulakan selepas selesai proses penamaan calon dan mesti dihentikan jam 12:30 malam sebelum hari mengundi. Seterusnya ialah hari mengundi. Hari pemilih-pemilih membuang undi bermula selepas 12:30 malam dan berakhir dengan pengumuman keputusan pilihan raya. Waktu membuang undi ditetapkan dari jam 8 pagi hingga jam 5 petang. Bagi kawasan pendalaman,
Unit-unit bergerak digunakan bagi memastikan kelancaran membuang undi. Selain dari itu, waktu membuang undi mungkin berbeza antara daerah. Seterusnya ialah penjumlahan rasmi undi. Ketua tempat mengundi akan membuat pengiraan kertas undi. Keputusan pengiraan undi ini akan dimasukkan ke dalam borang 14. Lalu dibawa kepada pegawai pengurus untuk dibuat penjumlahan rasmi undi. Pegawai pengurus menyemak borang 14 ini dan jika terdapat keraguan, beliau akan menyemak semula dengan borang 13 penyata kertas undi. Berikut adalah langkah-langkah yang bersesuaian dengan keadaan negara kini iaitu COVID-19. Pertama, seorang pegawai dilantik ketika hari berkempen bagi mengawasi standard operasi prosedur iaitu SOP. Seterusnya, menggalakkan kempen secara online. Ketiga, kerajaan mengenakan kompaun kepada pencalon jika mereka tidak mematuhi SOP ketika berkempen. Melakukan pengundian secara berperingkat supaya tidak berlaku kesesakan dan akhir sekali setiap orang yang keluar masuk perlu diambil suhu badan dan diwajibkan memakai pelitup muka. Berikut merupakan proses pilihan raya dalam bentuk carta yang lebih mudah untuk difahami. Dan berikut ialah gambar-gambar yang berkaitan ketika berlangsungnya proses pilihan raya di Malaysia. Hai rakan-rakan, nama saya Anas. Hari ini saya akan menerangkan tentang proses pilihan raya di Malaysia. Ini merupakan carta alir bagi proses pilihan raya di Malaysia. Proses pertama, sebelum proses mengundi dilaksanakan, SPR akan menetapkan tarikh penamaan calon dan tarikh mengundi. Proses kedua, SPR akan menjalankan penamaan calon yang bakal diundi. Proses ketiga, setiap parti atau calon yang bakal diundi akan menyiapkan manifesto mereka. Proses keempat, kempen pilihan raya akan dijalankan oleh parti atau calon. Calon yang bertanding akan menyuarakan manifesto mereka. Proses kelima, SPR akan memberitahu tempat mengundi dan tempat pengiraan undi dijalankan. Proses keenam, proses ini merupakan hari mengundi. Pengundi akan mengundi di tempat yang telah ditetapkan oleh SPR. Seterusnya, pengundi akan diberikan kertas untuk mengundi. Pengundi akan memilih calon pada kertas mengundi. Kemudian, kertas undi tersebut akan dimasukkan ke dalam peti undi. Proses ketujuh. Setelah proses pengundian berakhir, kertas undi akan dikira di tempat pengiraan undi. Proses ke-8. Setelah selesainya proses pengiraan undi, pegawai pilihan raya kawasan iaitu SPR akan mengumumkan keputusan pilihan raya. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.